A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami memuji kepadamu wahai Zat yang Maha memiliki sifat keagungan dan kemuliaan atas segala yang telah Engkau sempurnakan untuk kami dari agama Islam. Kami juga menghulurkan ucapan salawat dan salam atas Nabi kami yang memberi petunjuk dan membawa rahmat, yang diutus dengan membawa Alkitab, Al-Quran dan hikmah sebagai penutup sekalian Nabi dan pemimpin para penunjuk ke arah kebenaran, iaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas semua keluarga baginda, sahabat baginda serta pengikut baginda. Amma ba'd. Bahawasanya nasihat kepada masyarakat umum serta memberi petunjuk kepada mereka adalah perkara-perkara yang sangat penting dan utama yang dibebankan kepada golongan umat yang istimewa itu, iaitu para alim ulama, para mubaligh dan sebagainya. Sebabnya ialah kerana golongan inilah yang merupakan orang-orang yang menegakkan syariat Islam, dan mereka lah yang menjadikan cahaya lampunya, pelita ilmu pengetahuannya serta penjaga pagar-pagarnya. Adapun orang-orang salaf dahulu selalu menyampaikan apa-apa yang mereka ketahui, kemudian setelah pembahasan itu meluas di kalangan masyarakat Islam, mereka mula menghimpunkan berbagai-bagai petunjuk yang diterima dari Nabi SAW untuk diketengahkan kepada seluruh umat manusia selanjutnya. Memandangkan negara semakin meluas dan kemajuan semakin meningkat, maka timbullah persoalan-persoalan pengeluaran hukum dan pengambilan istinbat dalam segala bidang dan seni yang sesuai dengan naluri atau pelapor yang sempurna. Dengan demikian, akhirnya lahirlah beraneka jenis karangan serta susunan dalam setiap bab ilmu itu, malahan ialah mengupas berbagai-bagai pembahasan. Oleh sebab berbagai naskah yang tersusun sehingga pencari atau penuntut ilmu menjadi bingung untuk memilih mana yang baik, dan sebahagian besarnya buntu dalam mencari keterangan yang bernilai. Penyelidikan dilakukan untuk meneliti mana-mana terbaik sehingga menjadi tanda kecerdikan, dan pengambilan mana-mana yang paling bermanfaat lalu menjadi bukti kepandaian dan kemajuan. Pendakwah adalah pewaris Nabi SAW, kerana dalam sebuah hadis, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi Muhammad SAW, ia pasti berdiri tegak di atas dasar-dasar dan tujuan syariat yang murni serta nikmat yang tersirat di dalamnya. Ia pasti mengetahui kedudukan masalah yang menjadi perselisihan atau persesuaian antara seluruh alim ulama. Malahan ia pasti akan dapat membimbing para pendengarnya kepada apa sahaja yang dapat disesuaikan dari segala hukum yang ada. Ia tidak akan meloncat dalam bimbingannya sehingga membawa kepada kesukaran dan kesulitan, dan tidak pula terlalu berlemah lembut dalam memberi kemudahan yang tidak wajar dan melampaui batas. Tetapi pendakwah yang baik adalah yang membawa umat ke arah yang hak dan yang benar serta jalan yang lurus. Pendakwah adalah manusia yang bertugas untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada seluruh umat Islam, daripada ahli hadis, daripada Al-Quran dan juga ahli hadis, mengajak mereka mengamalkannya, berbicara di hadapan mereka dengan mengingatkan kadar kekuatan otak dan akal mereka, memberikan pimpinan dengan bahasa yang mereka gemari dan fahami. Kalau orang ni orang Melayu, maka dia berbahasa dengan bahasa Melayu. Kalau berbahasa Arab, orang ni bahasa Arab, maka dia berbahasa Arab. Kalau orang ni bahasa Cina, dia akan berbahasa Cina. Dan kalau orang-orang ni berbahasa Indonesia, dia berbahasa Indonesia. Kalau English bahasa dia. Maka apa yang akan dilakukan oleh pendakwah tadi, iaitu menggauli umatnya demi untuk menyampaikan nasihatnya
berhubungan dengan mereka untuk membina penyatuan. Selain itu, para pendakwa merupakan pendorong utama dalam mengeluarkan seluruh umat manusia dari kegelapan, kebodohan kepada cahaya ilmu pengetahuan, membebaskan mereka dari sifat kebudak-budakan serta belenggu khurafat dan kemewahan kebimbangan. Jadi pendakwa itu sebagai pelita dikira cahayanya tidak lagi dapat memberi manfaat, maka pelita itu tidak perlu lagi wujud. Oleh sebab itu, tepatlah suatu peribahasa yang berbunyi, tidaklah seorang alim itu dapat disebut orang alim sehingga jelas kelihatan kesan ilmunya di kalangan masyarakat. Keutamaan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan bukti-bukti mengenai keutamaan ilmu. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Allah yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat 18. Perhatikanlah ayat di atas, bukanlah kesaksian itu dimulai dengan dirinya sendiri, diikuti oleh malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ini membuktikan kemuliaan dan keutamaan mereka itu, iaitu kepada orang-orang yang berilmu. Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmi darajat. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Siapa dia? Iaitu orang-orang alim. Di antaranya para alim ulama atau guru, tuan guru yang pergi mengajar dekat masjid, dekat surau-surau, yang mengajar anak-anak murid di sekolah, yang digelar sebagai alim ulama, sebagai penyampai dakwah. Ini diterangkan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Oleh itu kita sebagai manusia, kita mestilah menuntut ilmu. Daripada siapa kita menuntut ilmu? Iaitu daripada tuan guru kita. Kalau kita hidup, kita tak menuntut ilmu, maka hidup kita tidak akan jadi yang terbaik. Betul kan dia tidur? Apa tidur tu? Kerana apa? Kerana talabal ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib ke atas orang-orang muslim di kalangan lelaki dan juga muslim perempuan. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazi. Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Kalau orang-orang ni dia jenis yang mengetahui, iaitu orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu. Sebab tu bila dia pelajari ilmu, dia tahu. Dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal para nabi dan rasul, dia kenal alim ulama, dia kenal para malaikat, dia tahu solat, dia tahu mengerjakan kebajikan, amal-amal solat. Bila seseorang ni dia menuntut ilmu. Jadi kalau dia tak menuntut ilmu, Allah Ta'ala boleh tak kenal. Itu yang jadi hidupnya. Jadi apa? Jadi teruk. Faham? Sembahyang tidak, puasa tidak, zakat tidak. Apa yang dia tahu ialah menguruskan diri sendiri pun dia tak apa nak tahu. Faham? Yang dia tahu apa? Makan, minum, berak, kencing, tidur. Tapi kalau ada orang ni mempunyai ilmu jurutera, dia boleh jadi pembina bangunan, pencawang,
Kalau orang ni dia ilmu kedokteran, dia akan jadi doktor yang bagus. Faham? Tapi ilmu yang dimaksudkan di sini iaitu ilmu yang dimiliki oleh seseorang alim ulama. Seseorang yang berilmu itu ialah orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Contohnya dia faham pasal Al-Quran, dia tahu tentang Al-Quran, lalu dia mengajarkan kepada orang lain tentang membaca Al-Quran, mengenal Al-Quran. Lalu anak murid dia tadi itu belajar, faham, dan dia pula mengajarkan kepada orang lain pula. Maka ilmu tersebut akan terus mengalir seperti air di lautan. Demikian pula firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sebab apa? Bila seseorang itu mempunyai ilmu, maka dia dah tahulah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Tapi ada setengah manusia, dia ada ilmu, tapi haram pun dia bedal juga. Yang halal sikit-sikit dia buat, yang haram yang banyak dia lakukan, sedangkan dia mempunyai ilmu. Ini berkaitan dengan hati seseorang. Kalau iman diorang ni kecil, ada ilmu tapi tak mau melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat. Faham? Jadi ada ilmu pun tidak berguna untuk dirinya. Faham? Malah ilmu yang dipelajari itu hanyalah sebagai apa? Sebagai nak belajar saja, tapi tak ada peraturan dalam menuntut ilmu tersebut. Akhirnya menjadi satu pembaziran masa hidupnya, perjalanan hidupnya, umurnya. Sebab apa? Tidak beramal dengan ilmu yang dipelajarinya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazi yastanbidunahu minhum. Padahal kalau mereka kembalikan saja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, orang-orang yang berkuasa, iaitu para pemimpin, di antara mereka tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Kalau mereka ni tak tahu tentang apa yang mereka perselisihan, tentang apa kelakuan mereka pada waktu zaman Nabi SAW dulu. Jadi pengikut Rasulullah SAW tadi ni, para Nabi tadi ni, dia pergi cari Nabi, dia cari pemimpin mereka di kalangan orang-orang yang soleh, orang alim tadi, untuk bertanyakan hal apa yang mereka tidak faham. Kalau dia tak faham tentang solat, dia akan tanya tentang solat. Mempelajari dalam isi-isi yang terkandung dalam ilmu solat. Faham? Kalau mereka tak tahu tentang berzakat, mereka akan bertanya pada para Nabi dan Rasul. Tanya pula kepada pemimpin di kalangan mereka, di kalangan orang-orang alim tadi, iaitu alim ulama. Tanya. Alim ulama ni pun dia belajar daripada siapa? Daripada para Nabi dan Rasul juga. Daripada kitab Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Baru dia jadi alim ulama. Sebab tu setiap ilmu yang ada dalam muka bumi ni semuanya melalui daripada seorang guru, tok guru yang membawa ilmu tersebut. Tak kira lah apa ilmu pun. Jadi tok guru tadi belajar daripada mana? Belajar daripada mana dia belajar? Daripada guru juga. Jadi guru tu tadi yang mula-mula tadi tu belajar daripada mana? Daripada guru dia juga. Jadi ilmu ni datang daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menunjuk jalan kepada orang-orang yang berilmu.
Bila dia beramal dengan ilmu tersebut, jadi ilmu tadi akan mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Lalu dia ajar pula. Jadi pada masa yang sama muncul pula ahli-ahli saintis, muncul profesor nak mengkaji tentang ilmu tersebut. Jadi maka jadilah ilmu itu sebagai satu ilmu yang berguna dan digunakan oleh orang ramai. Jadi sesuatu hukum dalam segala kejadian yang berlaku sentiasa dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bahkan martabat mereka itu di bawah martabat para nabi dalam menerangkan hukum Allah Ta'ala. Walau macam mana pun para nabi ni terletaknya yang paling atas sekali, paling tinggi sekali. Faham? Yang menyampaikan ilmu kepada manusia ni, iaitu yang pertama sekali ialah di kalangan para nabi. Pasal apa? Pasal Nabi Adam pun nabi juga, dan dia juga rasul. Umat dia siapa? Umat Nabi Adam ni iaitu anak-anak dia. Faham? Anak-anak dia tu adalah umat dia. Bermula daripada manusia pertama pun dah nabi dah rasul lah. Faham? Bukan manusia pertama apa ni, Anwar Ibrahim. Tak. Contohlah. Sebagai contoh kan. Bukan Muhyiddin Yassin. Faham? Tapi manusia pertama yang Allah ciptakan pun adalah para nabi dan rasul. Kan? Betul? Jadi maknanya ilmu yang pertama dibawa oleh siapa? Iaitu oleh para nabi dan rasul. Lepas tu barulah disampaikan kepada alim, orang alim, iaitu orang berilmu, dan kepada ulama, iaitu pewaris Nabi SAW. Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan ilmu pengetahuan, antaranya ialah sabda Rasulullah SAW. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimuhu rusydah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia dipintarkan dalam agama dan diilhami olehnya kepandaian dalam hal itu. Sebab tu Allah pilih siapa dia manusia yang nak jadikan nabi dan rasul tadi. Siapa dia manusia yang dia nak jadikan manusia yang sebagai contoh pilihan untuk semua manusia yang akan lahir nanti. Jadi dipilihlah Nabi Adam AS. Dan penutup para nabi dan rasul tadi tu dipilih pula Nabi Muhammad SAW. Siapa dia manusia yang dia nak jadikan manusia yang memegang harta kekayaan kat dunia ni, yang adil, yang amanah. Siapa dia nak bagi? Jadi diserahkan kepada Nabi Sulaiman AS, diserahkan kepada Nabi Yusuf AS, diserahkan kepada 25 nabi tadi ni, dengan ilmu-ilmu, kepandaian, kepintaran, ilmu-ilmu yang membawakan kepada diri kita manusia sebagai ilmu yang bermanfaat. Faham? Dia pilih. Faham? Allah Ta'ala ni Tuhan yang bijak, yang pandai. Faham? Tak ada siapa pun yang boleh menandingi dia. Jadi kalau kita percaya dengan Allah Ta'ala, kita kenal Allah Ta'ala, maka itulah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi yang mempunyai ilmu yang luas, sehingga kan kita sendiri tak mampu nak memiliki ilmu seperti mana yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ciptakan langit. Allah ciptakan langit tanpa bertiang. Allah ciptakan bumi yang boleh diduduki oleh manusia beratus-ratus ribu tahun. Manusia tak mampu nak buat. Faham? Tapi Allah Ta'ala boleh buat. Mampu tu ada pada diri manusia, tapi boleh tu pada Allah Ta'ala. Faham? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan tambahan kata-kata diilhamkan oleh kepandaian yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ini ulama lah ni, Imam Muslim,
dan ulama daripada Tabrani ni kalau tak silap ayat Tabrani ni dia macam Allah Alam, lupa dah. Jadi Nabi SAW bersabda juga, al-ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris para nabi. Selepas daripada para Nabi SAW, jadi muncullah para alim ulama. Daripada kalangan mana? Iaitu daripada siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Faham? Daripada sahabat-sahabat Nabi. Yang dipanggil apa ni? Sahabat-sahabat Nabi siapa? Yang dilantik selepas daripada Nabi. Dia digelar sebagai sahabat-sahabat. Faham? Saya lupa apa dalam karangan bahasa Arab, lupa nama dia. Tapi dia ada sahabat. Selepas pada sahabat barulah pemimpin, iaitu Amirul Mukminin. Dia itu para pemimpin. Iaitu daripada kalangan orang Islam lah. Bukan pemimpin daripada kalangan orang kafir. Ulama tak ada ulama kafir. Faham? Ulama Islam. Ulama adalah yang diwarisi oleh para nabi dan rasul. Itu yang digelar ulama. Sebab tu dekat dalam hadis disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Bukan ulama daripada pewaris orang-orang kafir. Faham? Orang kafir tak ada ulama. Tak ada. Orang Islam ada ulama. Faham? Pasal dia pewaris. Dia diwarisi oleh para nabi dan rasul. Itu ulama. Macam sami-sami yang duduk dekat kuil budak tu sami. Itu orang budak. Faham? Ada bukan ulama. Kalau yang duduk dekat gereja itu bukan ulama, itu padri. Faham? Padri. Faham? Itu bukan ulama. Yang duduk dekat Batu Cave itu sami. Sami bukan ulama. Ulama ada di kalangan orang-orang Islam. Sebab itulah hadis Nabi. Nabi sendiri mengeluarkan hadis tersebut daripada kata-kata baginda, al-ulama'u warasatul anbiya. Sudah jelaslah bahawa tiada lagi pangkat yang lebih tinggi dari pangkat Nabi dan tiada kemuliaan yang lebih tinggi dari kemuliaan pewaris baginda, iaitu ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Iza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala yurikani fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Apabila aku didatangi oleh sesuatu hari yang tidak bertambah ilmuku pada hari itu, yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada keberkatan untukku pada hari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak dapat ilmu, dia tak dapat menambah ilmu pada diri dia, maka pada hari itu tak ada keberkatan pada diri dia. Faham? Tapi Nabi hari-hari dapat ilmu. Hari-hari Allah bagi ilmu pada dia. Sebab tu hari-hari manusia, umat dia ni mempunyai ilmu. Hari-hari manusia pada hari ini hari-hari dapat ilmu. Macam-macam ilmu. Tapi ilmu yang baik yang disampaikan oleh para nabi ni, ilmu yang baik-baik. Faham? Ada bukan ilmu-ilmu orang sifat perangai orang-orang kafir. Tapi ilmu yang disampaikan oleh para nabi ni itu ilmu-ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membawa kepada kebaikan. Dalam menjelaskan bahawa ilmu pengetahuan itu lebih utama daripada ibadat dan penyaksian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang alim di atas seorang abid, iaitu ahli ibadat. Abid ni ialah ahli ibadat. Sebagaimana keutamaanku ke atas serendah-rendah orang dari kalangan kamu.
Ini apa jasa pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Orang alim ni siapa dia kata? Orang alim ni iaitu seorang abid. Orang alim tu adalah ke atas seorang abid tadi, iaitu ahli ibadat. Orang ibadatnya adalah orang alim. Faham? Pasal dia ilmu untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Macam mana pula keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas serendah-rendah orang daripada kalangan kamu. Faham? Iaitu orang miskin pakai miskin pun berilmu juga. Betul? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia orang yang berendah diri. Faham? Kalau tak ada seorang abid, kalau tak ada Nabi, tak ada abid, seorang ahli ibadat. Betul? Pasal daripada Nabi tadi dah mengenalkan tentang cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sesuatu amal ibadat pastilah bukan ibadat namanya. Sabda Rasulullah SAW, wa in fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang beribadat seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Maknanya orang yang berilmu ni lebih tinggi daripada orang yang beribadat. Contoh dia, macam seorang abid tadi lah, seorang yang berilmu lebih tinggi daripada seorang abid, iaitu ahli ibadat. Tapi Rasulullah SAW ni dia orang yang merendah diri, maka dia tak kira orang ni orang yang tinggi, orang besar ke orang kecil ke, dia pakai miskin ke orang kaya, dia tetap menyampaikan ilmu dia. Faham? Jadi itu besarnya ilmu tersebut untuk seseorang manusia. Faham? Kalau ahli ibadat ni pun dia pasal dia berilmu juga. Dia ada ilmu sebab tu dia boleh jadi ahli ibadat. Ahli ibadat iaitu orang-orang yang soleh lah. Faham? Seorang abid ni iaitu orang yang soleh. Tapi ahli ibadat ni banyak. Faham? Ada di kalangan orang Islam ahli ibadat. Orang Kristian pun ada ahli ibadat. Sabi pun ada ibadat. Macam-macam orang yang ada yang perangai dia ahli ibadat tu. Faham? Tak terkecuali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Ini ulama-ulama, imam-imam. Faham? Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban, Imam Abu Daud, ini semua daripada kalangan imam-imam. Imam-imam siapa? Iaitu ketua lah. Imam ni adalah sebagai seorang ketua yang menyampaikan ataupun yang mengajarkan tentang ilmu tadi. Faham? Imam. So, penunjuk jalan. Contoh sebagai penunjuk jalan ataupun sebagai ketua lah. Macam dalam keluarga ada imam dia, kan? Iaitu ketua keluarga, kan? Salah laku di antara berbagai-bagai wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya ialah, ya bunayya jalisul ulama'a wa zahimuhum birukbataika fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil arda biwabil samai. Hai anakku, kata Luqmanul Hakim, gaulilah para alim ulama dan rapatilah mereka itu dengan kedua lututmu. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, sebagaimana dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat dari langit. Sampai begitu sekali kata Luqmanul Hakim. Kalau kau jumpa alim ulama, kau rapatkan diri kau kepada alim ulama, sehingga kan lutut kau
sandar dekat lutut alim ulama tadi. Macam tu sekali bila nak menuntut ilmu tadi. Betapa ilmu tadi tu yang ada pada alim ulama tadi, ilmu yang baik. Maksudnya tu, pergi, kau jangan tunggu-tunggu, kau pergi terus kepada alim ulama tadi. Pergi belajar ilmu daripada dia, macam tu. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Allah menghidupkan hati dengan cahaya hikmah ni apa? Iaitu ilmu. Hikmah ni ilmu yang bermanfaat tadi, hikmah. Faham? Sebagaimana dia menghidupkan bumi dengan hujan yang lebat dari langit. Itu rahmat Allah. Macam tu sekali kata Luqmanul Hakim kepada anak dia. Dia kata, kau kalau nak pergi menuntut ilmu, kau jumpa para alim ulama, kau pergi rapatkan diri kau dengan dia. Seumpama kau merapatkan lutut kau dengan lutut dia. Bagi sama rata ilmu tu disampaikan oleh para alim ulama tadi. Ni ada setengah orang, bila ada ulama, dia kata, saya tak suka dengan ustaz tu. Ustaz tu dia suka merendah-rendahkan diri orang yang macam saya. Dia bukan merendah diri, dia bagi tahu pasal kau jenis orang tak solat, jadi dia suruh kau solat. Merendah diri apa ni? Dia bukannya pergi maki hamun kau, tak. Jadi kau ni orang yang tak menuntut aurat, jadi dia perintahkan suruh menuntut aurat. Kan? Kau tak suka kan dia pasal apa? Kan baik ilmu yang disampaikan tu baik. Faham? Yang ditunjukkan ilmu tersebut pun baik. Cuma jenis perangai kau ni tak ada tak boleh nak menerima ilmu tersebut. Pasal dah perangai diri sifat kau macam tu. Faham? Ulama dia boleh sampaikan ilmu, tapi dia tak boleh bagi hidayah kepada kau. Kau kena cari hidayah tersebut. Betul? Hidayah tu kau kena cari. Hidayah takkan datang pada diri kau, tapi kau kena cari hidayah. Bermula daripada apa? Menuntut ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama tadi. Pergi solat dulu, ada ulama kata. Bila kau solat, kau akan dapat hidayah petunjuk, insya-Allah. Bila kau menuntut aurat, Allah akan bagi kau petunjuk, hidayah. Ini yang kau pergi maki alim ulama tadi buat apa? Kan? Saya tak suka dengan ustaz ni. Dia suka menghina orang yang macam saya, dia kata. Tu orang dungu, orang bodoh tu. Faham? Dan dah bodoh, tak nak menuntut ilmu pula. Kan? Patutnya pergilah menuntut ilmu. Kan? Barulah kenal alim ulama siapa. Barulah faham apa yang disampaikan oleh alim ulama tadi. Kan? Jadi kita sudahi dululah sampai setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di waktu yang lain dan di hari yang baik, InsyaAllah. Selagi Allah memberikan umur yang panjang, selagi itulah kita kena bersyukur kepada Allah, dan selagi itulah kita kena menuntut ilmu. Yang mana yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah itu yang adalah daripada diri kita sendiri. Jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah dan juga surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.